Ada jugalah benda yang halus-halus sangat dalam hukum agama, yang mana terkadang kita ni terlepas pandang, tak tahu. Jahil itu pun dimaafkan juga. Dimaafkan dengan bahawa semayang sah, jahil itu salah. Hak biasa saya ceritanya hak berkaitan dengan perempuan tu lah. Hak sekbeng tu bergelepar lah orang perempuan. Baru ni pula cerita dalam hak Tengganu FM. Sekbeng rebah orang perempuan. Rebah. Tak ada sekbeng. Ni sekbeng ni. Ni sekbeng. Bukan anak rambut. Anak rambut tu hak ni tepi-tepi kan anak rambut. Hak tepi-tepi ni anak rambut. Ha, ni bukan anak rambut ni. Anak rambut dia pendek, ni bapak ni. Bapak ni bukan anak. Ada ni. Sebagaimana rambut kepala sama dengan sekbeng, dia akan panjang sama panjang je. Dia sama je. Hak kepala ke, pipi sekbeng ke, misal ke, janggut ke, sama saja. Dia akan panjang. Hak ning je hak tak panjang ni. Ni bulu mata dengan bulu kening tak panjang. Faham tak ni? Tak panjang tu. Kenapa? Ni nak cerita bahawa ada Tuhan yang mengatur. Ni ada Tuhan yang mengatur. Fardu takdir lah. Diri cukur ni. Nak jadi Tok Sami. Rupuan awak cukur dulu tau. Dia tak cukur tau. Dia buat alih tau. Tu Tok Sami separuh tu. Dia cukur sini. Temu balik ke tak? Temu balik tu. Dia akan berhenti setakat tu juga. Bukan kata ni bulu mata, bulu kening. Bulu mata kat mana? Ni bulu kening. Ni kening. Tukar. Ni kening. Ni bulu mata hak di mata tu. Jadi bulu kening ni dia cukur. Masa dah cukur dia tak panjang. Bila cukur saja dia jadi keluar semula. Ada Tuhan yang buat keluar semula pula. Berhenti kau dah tu je. Bukan kata salah cukur kening sekali, lepas dia tumbuh balik tak berhenti dah tumbuh dia. Tutup semua mata kita. Dak. Ada. Ni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan yang mengatur. Sebab tu jadi teratur molek je. Sebab apa? Tuhan yang mengatur. Jadi hak dua ni kening ke bulu mata ke dak panjang. Hak lain sama panjang je, sama panjang je. Sama panjang pula Tuhan buat jadi sama je. Daklah kata tiba-tiba bangun tidur, Allah rambut sampai ke belakang. Dak. Tuhan buat sama je. Itu dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walha dalam daging kita tu ada dak rambut. Dalam daging kepala ni, di pipi kita ni, di janggut, di dagu kita ni, di pipi kita ni ada tak rambut dalam tu? Tak ada. Bukan kata terpecah, terbelah kepala, keluarlah rambut di dalam. Tak ada. Lepas tu mari mana? Allah yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Ni habis itu buat misalnya. Dalil kekuasaan Allah. Jangan nampak langit bumi saja jauh. Hak di kita. Mana? Rambut dan juga kuku. Ni kuku ni. Keluar. Dalam daging ni tak ada kuku. Padahal kalau kata tangan kita jatuh apa-apa, cabut kuku. Cabut situ je. Bukan kata kita kena tarik kuku panjangnya tu kuku. Sampai sini kuku. Ada. Sini je. Lepas tu keluar bagaimana? Tu dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara rambut kepala dengan pipi dia tumbuh sama. Cuma kita kalau misal ke janggut ke nak panggil apa? Jambang ke dok keliru. Sebab dia jauh daripada kawasan kepala. Hak ni sekbeng ni. Dia keliru dengan hak di sini. Hak di sini ni dipanggil bulu pelipis. Ni bulu pelipis atas ni bulu pelipis. Bulu pelipis ni kepala. Sekbeng di bawah ni kawasan muka. Terlepas pandang.
Yang mana sideburn ni orang perempuan. Ni nak pakai tudung, dia akan bubuh ke belakang belaka. Ni ke belakang belaka. Ada ni. Lepas tu masa berwuduk, tak buat keluar pun. Dia ingat ke itu rambut kepala, itu bulu dalam muka, bukan rambut yang tumbuh dalam hak kepala. Nak kira macam mana tu? Ramai mana orang perempuan tak tahu. Lepas tu nak kira macam mana? Masa saya ngaji dululah, dalam kelas-kelas tu, seorang dua orang je tahu. Seramai-ramai orang perempuan dalam kelas tu, seorang dua orang je. Patut lain kau, Allah lah, Wan Ustaz, saya selama ni memang tak pernah pun. Wak keluar ni tak pernah pun. Apabila bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, sehelai saja kita tak basuh, tak sah wuduk. Kita maklum kan, kawasan muka, satu. Bulu, daging dan bulu yang tumbuh dalam kawasan wuduk, wajib kena basuh belaka. Daging dan bulu. Daging ni kadang-kadang tumbuh daging lebih di pipi, tumbuh daging lebih di tangan, tumbuh daging lebih di kaki, daging lebih tu jari ke apa ke, wajib kena basuh belaka. Kalau daging lebih tu tumbuh dalam kawasan wuduk, muka ke, tangan sampai ke siku, kaki ke. Dan juga wajib basuh bulu yang tumbuh dalam kawasan wuduk. Hak paling banyaknya bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Ada banyak bulu dalam kawasan muka ni. Termasuk bulu dalam kawasan muka ni, bulu sideburn muka. Tiba-tiba tak basuh. Dalam ramai-ramai tu seorang, dua orang gitu je. Allah lah kata macam mana ni, tak sah wuduk, tak sah semayang, kena qada semayang daripada umur balik masing-masing tua belah kedah. Hak masing-masing tua belah kedahnya. Nak kira warna tu. Masa tu saya pun pergi pondok. Pergi pondok semata-mata nak tanya masalah ni. Tanya dengan almarhum Tuku Baba Najibuddin Kerandang, macam ni baba ni, ramai ni. Dia maafkan kerana benda ni benda yang halu-halu. Saya pun berhenti setakat tu je. Tak tanya kitab mana. Sebab apa? Rasa lega sangat-sangat. Kalau tidak nanyalah kena qada daripada umur balik. Tugu kata dimaafkan sebab ini benda halu-halu. Yelah kadang-kadang orang dulu dia belajar, perempuan duduk belakang senyap-senyap. Kemudian kalau orang mengajar ni pula, sideburn wajib kena basuh ni sideburn ni wajib kena basuh ni. Perempuan tak nampak pun. Hak ustaz tu tunjuk sideburn tu apa dia. Ni kena basuh ni. Kalau kitab lama dia panggil tali tudung. Kitab lama dia panggil tali tudung. Tali tudung ni kena basuh ni. Orang puan tak perasan pun. Itu pun tak sedar. Ramai sungguh. Jarang-jarang je tahu. Walhal saya ingat lagi almarhum mak sayanya, dia berwuduk basuh muka, bukan hak ning almarhum mak saya buat keluar. Hak atas ni pun dia buat keluar. Ni atas ni. Dia panggil tempat andam. Mahalut tahzif. Dia panggil maudhi'ut tahzif. Tempat andam. Faham tak andam? Andam ni makna kalau orang Arab dia cukur. Supaya muka jadi nampak luas, jadi comel bagi orang Arab. Kita rambut kepala ni kan, dia bulat sini, dia akan masuk ke dalam sikit, barulah dia naik ke atas semula, bukan? Faham tak ni? Dia mai ke depan, ni mai ke depan sikit ni. Ni, mai ke depan. Orang lelaki mula nampak mai ke depan ni. Pasal ada ni. Faham tak? Ni, belah sini ni. Sekarang ni rambut ni kan dia bulat gini, tiba-tiba dia masuk ke dalam sikit. Barulah dia keluar balik. Kan kita masa budak-budak kan, kalau lukis muka orang tu kata buat bulat muka orang kan. Kalau kita buat rambut dia tu kan, kita akan buat rambut dia masuk ke dalam sikit baru keluar balik. Sampai ke di telinga bukan gitu. Jadi sini masuk semula, ni masuk semula, ni masuk semula ni. Tahu tak? Ini ni kalau kita nampak masuk ala ke muka balik ah. Ni memanglah kepala dia pun turun balik ni. Masuk ke dalam semula. Masuk ke dalam je jadi masuk muka dah. Dah masuk ke dalam. Baru dia pun akan nak keluar balik. Ada ni. Keluar balik. Barulah sampai ke telinga ni. Hak belah atas ni bahagian kepala. Hak belah depan ni bahagian muka. Tapi hak masuk balik ni macam mana ni? Mazhab Hambali itu pun muka wajib kena buat keluar. Mazhab Syafi'i di situ bukan muka, itu kepala sunat je buat keluar. Tapi almarhum mak saya ni nampak sini dia buat keluar, hak sini pun tarik.
Tarik. Hok ni. Dia tarik. Dia nampak ah, tu be keluar rambut Sini tetap dah panjang. Hak ni pun keluar juga. Hak ni sunat. Mazhab Hambali wajib, itu muka juga. Oh, mujur juga tu kata dimaafkan kalau tidak kok. Ada orang mengaji. Dia mengaji ni usinglah kepada orang rumah dia pun mesej lah. Sekber tadi tudung dia masih. Apa yang tak faham? Apa benda suami dia nak tanya ni sebenarnya? Nak tanya segeralah, takut. Tak buat keluar. Tak faham lah ayat dia nya. Opang pun ngaji agama juga. Tak buat keluar pun. Tu ngaji agama dah. Bukan ada. Pernah orang beritahu lah. Wallahu a'lam lah orang beritahu. Seorang perempuan ditanya Ustazah. Saibeng ni, tali tudung ni, saibeng ni wajib kena basuh ke tak? Nak basuh tak apa, tak mau basuh tak apa. Jawab gitu. Itu bulu yang tumbuh dalam muka. Tak apa, wajib kena basuh. Jadi betul lah marhum Tok Guzar kata tu, itu benda halus. Mana ngaji agama pun kadang-kadang ni tak tahu juga, mujurlah dimaafkan kerana perkara yang halus-halus. Tapi jahil itu tak maaf. Jahil itu berdosa. Jahil itu berdosa. Hak jahil tak berdosa tadi baru masuk Islam. Maaf dan jahilnya tak berdosa. Orang duduk pucuk bukit tak ada orang mengajar. Maaf dan jahil itu tak berdosa. Hak sebeng ni kawasan muka ni jahil, maaf dengan bahu wuduk sah, sembahyang sah. Tapi jahil itu tidak dimaafkan, berdosa jahil itu. Apa tak tahu benar mana kawasan muka, mana bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Mengaji bab wudu. Bab wudu je pandai dah pandai dah lah. Pandai dah. Ni cerita lama lah ni. Dia dijadikan sebagai perangkat. Kalau dia ajak je kawan dia suruh belajar, kawan dia buat kawan dia Allah, belajar tak habis-habis. Belajar bab semayang je. Sambung lah. Komen nak belajar tinggi-tinggi. Perangkat dia apa? Nak tanya sepatut. Ni dia sama puang ni. Dia tarik. Membasuh tau. Basuh amdanya tak basuh-basuh duduk belakang. Tengok lah. Jahil. Tak usah wuduk lah. Tak usah semayang. Tak usah wuduk, tak usah semayang. Tak usah tawah. Haji pun tak usah. Kanjarlah kawan tu. Memang dia tak usah sungguh. Dia buat perangkat. Dia tahu dah biasanya orang dah reti ni. Dah hajak belajar. Dia wak komang. Alah belajar bak. Ni kalau kita belajar bak takbir dulu, kalau belajar bak wudu, belajar bak air, belajar bak tayamum, belajar bak najis. Allah, belajar bak hik di pahik tak ada dah. Dia belajar juga. Jadi orang kadang-kadang dia apalah bila nak sapa ke Tuhan, belajar hak pasal tu dah habis-habis. Jadi di perangkat mana? Dia tanya hak Saibeng. Memang dia tak basuh. Bila tak basuh, wajib basuh. Kamu tak basuh wuduk, kamu tidak sah. Semayang kamu tidak sah. Kamu tawaf pula. Ni tidak sah. Haji kamu tidak sah. Kan ni. Barulah nak belajar. Lepas tu warna tu hak lama ni kata tak sah, dimaafkan. Rakyat kemudian lah. Wak angin tak mau belajar, dia perakat. Jadi. Hak mana tak mau belajar, wak perakat gitu lah. Nak tunjuk bahawa kita banyak benda tak reti. Siapa ke kawasan muka pun tak reti. Kawasan muka tak kenal kawasan muka ni, kawasan muka ni. Ni kawasan muka ni. Buat lebih kurang abad belajar asas-asas taharah ke, bab rukun semayang ke. Orang buat lebih kurang tu orang tak ada asas sebenarnya. Orang yang mengaji betul benar, mengaji berapa puluh kali mengaji pun dia mengaji sama-samanya. Orang yang buat lebih kurang tu dia tak ada sebenarnya, dia tak ada. Jadi ada jugalah jahil
Tetapi ibadahnya sah jahil pada perkara yang halus-halus tu. Hak halus-halus. Contoh ginilah, contoh. Kita kalau orang lelaki lah ni, orang perempuan kalau tegur tu imam dengan tepuk je orang lelaki. Bila tu imam salah dah kira lah. Terkurang rakaat